Seronok tadi kan cerita kita. Okay. Jadi negara pun menjadi kucar kacir. Macam contohlah, mula-mula saya pula yang sokong. Okay, awak jadi Menteri Pertahanan, awak jadi Menteri Pendidikan, awak jadi Menteri Kesihatan. Tiba-tiba saya ni jadi sasau sikit. Awak resign, awak resign, awak resign. I nak menteri baru, I nak menteri baru, I nak menteri baru. Sebagai rakyat, awak marah ke tak marah? Kerana awak yang undi. Awak yang undi, rakyat yang undi. Suka hati saya pilih Perdana Menteri-Menteri Kewangan, Menteri Pendidikan, Menteri tu, Menteri ni, Menteri Pasar Malam, Menteri tu, Menteri ni. Marah ke tak marah rakyat? Macam contoh Vinesh pilih kawan dia jadi menteri. Vinesh dengan banyak orang, dengan supporters dia kasih undi. Lepas tu, I tak tanya Vinesh apa-apa. I jadikan kawan I sebagai menteri. Nanti jadi Vinesh, awak marah ke tak marah? Vinesh, you dah jadi pekat ke apa? Guys, can you hear me what I'm talking? Teacher ulang balik, teacher ulang balik. Kenapa Vinesh dah jadi pekat ke? Kesian anak murid I. Alright, Vinesh, you are late. I don't wish to repeat again. It's just that I was asking, you akan rasa marah ke tak marah? Kalau awak yang undi, lepas tu dengan suka hatinya saya pula pilih kawan-kawan I jadi menteri. Jadi kita marah. Lepas tu tiba-tiba I bagi tahu, okay, I tak nak jadi Perdana Menteri. Awak je lah ambil. Kesian. Kita punya Anwar Ibrahim. Ketungguannya, saya rasa dah 40 tahun dia tunggu nak jadi Perdana Menteri. Kesian dekat dia. Dia baik, bagus. Dia tak buat apa-apa kesilapan. Lepas tu, sepatutnya dia yang kena jadi. Kalau dia tak jadi, isteri dia. Kerana timbalannya isteri dia. Tiba-tiba pula timbalan timbalan jadi Perdana Menteri. Satu Malaysia terkejut. Kita undi dia ni. Dia ni pula reject semua orang. Sekarang dia pula pilih orang sendirinya. Agaknya rakyat marah ke tak marah? Rakyat dah macam nak bunuh dia. Kalau boleh nak bunuh dia. Lepas tu tak apa lagi. Kita punya Tun Muhyiddin Yassin jadi Perdana Menteri kita di mana dia sangat menyokong kita semasa COVID. Jangan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Bagus, dia memang bagus. Okey, tak apa. Lepas tu tiba-tiba I dah jadi bengok, I kata pula Muhyiddin Yassin pun tak nak jadi menteri, I nak jadi menteri balik. Agaknya siapa yang paling dirty minded, siapa yang paling jahat kat sini dan yang paling pelik, yang paling gila kat sini? Anda bagi tahu. Ariana, who is the craziest fellow here now? Muhyiddin or me? Ariana, is your a safe answer? You don't know. Ariana, bangang betul Ariana. Cika, saya tanya Cika pula. Saya yang pilih Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Kesian Anwar Ibrahim, I tak bagi dia jadi Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri, Dr. Wan Aziza, doctor, she's a doctor. I tak bagi dia jadikan Perdana Menteri. Suka hatinya saya pilih bekas timbalan Perdana Menteri jadikan menteri. Okey, tak apa, itu tak apa lagi. Sekarang saya pula bagi tahu dengan rakyat Malaysia, saya nak jadi menteri balik, iaitu menteri nombor ke-9. Agaknya Cika yang undi marah ke tak marah dengan saya? Marah. Okey, tak apa. Itu tak apa lagi Cika, tu tak apa lagi. Boleh dimaafkan lagi. Lepas tu saya kata, anak saya pula kena jadi Perdana Menteri. Agaknya marah ke tak marah? Marah kan, rasa macam nak bunuh kan. You dah 94 tahun, dah tua, dah ada banyak harta. Kalau dia punya harta kan, Cika boleh kahwin, Cika boleh lahirkan 10 anak. Untuk 10 anak tu Cika boleh belikan welfare
untuk anak dia punya anak, jika boleh belikan banglo, Mercedes Benz, macam pakaian, bank balance yang banyak, lepas tu duit yang sama, duit bank balance dia boleh belikan Fata, 100 superbike, 10 Wildfire, 20 kereta Mercedes. Kaya ke tak kaya? Kaya, banyak duit, satu keluarga, kaya sangat. Anak dia mukris, uish, kaya, banyak kaya. Tukang pelantar ya, kaya, banyak kaya itu lelaki. Lepas tu nak jadi Perdana Menteri lagi. Kau dah isi, dah masuk politik, dah isi poket. Poket tu kan penuh dengan wang sekarang. Macam nak keluar macam ni. Memang dah keluar. Nak juga masukkan lagi. Jadi sebagai student, anda fikir secara waras. Anda ada otak. Saya harap anda tak jadi macam kabinet penuh dengan mangkuk ayun tadi. Anda jadi pemimpin ataupun rakyat yang prihatin terhadap negara ni, anda fikir dengan waras. Sekarang umur anda berapa? 17. Anda ada lagi 5 tahun yang akan datang. Dalam 5 tahun ni, anda fikirlah macam mana anda nak undi, siapa anda nak undi, mangkuk ayun mana yang anda nak masukkan dalam kabinet. Anda fikir dengan waras, anda tolong tengok sejarah kita balik. Kalau anda baca sejarah, baru anda akan faham. Okey? Ni cerita sampingan sahaja ya. Ini ilmu sampingan. Jangan risau. Dia takkan tanya dalam SPM. Siapakah yang curi 2.6 bilion? Siapakah yang jadi mangkuk ayun dalam kabinet perlembagaan? Siapakah yang nak jadi Perdana Menteri ke-9 di tangan saya? Relax. Ni cerita sampingan dia. Kita continue. Agaknya chapter 7 tak dapat sentuh lah. Cerita kita banyak hari ni. Sejarah tu je lah. Kalau belajar sejarah kan. Kalau saya nak cerita pasal A, dia takkan pasal A je. A1, A2, A3, A4, A1.1, A2.2 macam tu banyak sangat. A lot. Okay. Tak apa, kita ada banyak masa. SPM pun postpone kan. So relax lah. Alright. Kita tengok pula Mapindo. Kalau boleh saya nak habiskan Mapindo. Alamak banyak. Okay. Mapindo, Malaysia, Filipina, Indonesia. Bagi mengurangkan ketegangan, perjumpaan 3 pihak melibatkan Malaysia, Indonesia dan Filipina telah diadakan. Perbincangan antara Tunku Abdul Rahman, Presiden Sukarno, kalau anda free pergi tengok history Sukarno, dan Presiden Macapagal diadakan di Manila. Manila merupakan ibu negeri untuk Filipina ya, sama macam Kuala Lumpur. Hasil rundingan Mapindo ditubuhkan, bersetuju mencari jalan penyelesaian melalui pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB. PBB ni anda akan belajar dalam chapter terakhir form 5 ya. Banyak sangat ya PBB, masih ada lagi. Lepas tu wujud pula UNMM. Dibentuk oleh Setiausaha Agung PBB iaitu UTAN dengan menghantar wakilnya Lawrence Michael Moore. Sedap macam Chips Moore nama dia Michael Moore. Nice. Bagi meninjau sekali lagi pendapat rakyat. Tadi Suruhanjaya Kobol ditubuhkan untuk meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak. Sekarang wujud Mapindo. Lepas wujud Mapindo, wujud lagi UNM. Wujud lagi UNM, dia nak lagi tinjau pendapat kerana apa dia tak nak apa-apa isu berlaku. Lepas tu majoriti rakyat Sabah dan Sarawak bersetuju masuk Malaysia. Okay, diorang suka masuk Malaysia, bukan suka terpaksa. Tak adalah, diorang memang nak masuk Malaysia. Okay, tapi kan, mana Haziq? Girlfriend Haziq ke orang Sabah ke entah Sarawak? Haziq yang suka sangat dengan orang Sabah Sarawak kan? Haziq, ya. Remember you Haziq, you love Sabah Sarawak. Okay, kita tengok pula perjanjian Malaysia. Thank God, the last thing ditandatangani di London pada 9 Julai 1963. Perjanjian Malaysia. Peristiwa penting ke arah pembentukan Malaysia. Perjanjian ini merupakan paling penting. Apa pula peristiwa dia? Janani, could you please read the Roman 1, Roman 2 and then Roman 4? Cikgu yang mana kena baca? Roman 1 and then Roman 4. Okay. Akta yang memperuntukkan penggabungan negeri-negeri berkenaan dinamai Malaysia. Akta Malaysia diluluskan oleh Parlimen Britain
Parlimen Tanah Melayu, Dewan Perhimpunan Singapura, Majlis Undang Sarawak dan Majlis Undang Sabah. Diperkenakan oleh Yang di-Pertuan Agong. Pada 16 September 1963, Malaysia secara rasminya ditubuhkan. Alright, thank you Johnny. Okay guys, kita ada 4 isu penting yang dekat sini iaitu akta yang memperuntukkan penggabungan. Jadi melalui akta tu negeri-negeri akan digabungkan dinamai Malaysia iaitu Sabah dan Sarawak lah diorang gabung masuk dalam Malaysia. Lepas tu akta Malaysia diluluskan di Parlimen Britain. Kerana apa Parlimen Britain? Kenapa tak ada Parlimen Jepun? Kenapa tak ada Parlimen China? Kerana British yang menjajah negara kita untuk tempoh yang agak lama ya. Lepas tu Dewan Perhimpunan Singapura, Majlis Undangan Sarawak dan Majlis Undangan Sabah semua dia ada. Diperkenakan oleh YDPA yang di-Pertuan Agong. Apa isu tentang negara mesti kena tanya YDPA. Tapi you tahu tak berapa gaji YDPA? Saya takkan beritahu. Anda pergi Google, anda dah macam ini gaji YDPA dah macam tu pula. Dia bukan apa, dia duduk kat rumah dia, dia hadir isu-isu yang penting. Macam kalau ada meeting parlimen, dia takkan pergi mana-mana macam Perdana Menteri. Dia tak suka pergi ke sana ke sini, dia takkan pergi. Dia duduk je, dia macam nenek moyang awak. Apa-apa isu mak awak tanya dengan mak dia pula tanya dengan mak dia, nenek moyang lah. Dia tanya. Urusan dia macam tu, dia jadi ketua negara. Tapi tak pergi ke mana-mana, dia akan duduk kat satu tempat saja, dia tak pergi ke sana ke sini, satu tempat je dia duduk. Lepas tu dia pergi ke isu keagamaan, isu-isu yang penting je lah tapi gaji dia, wish banyak. Okay, sekarang kita akan tengok the last part, nanti tinggal lagi 4 minit sahaja kita pergi explore hari ni. Semua urusan hal ehwal luar negara adalah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Apa hal ehwal luar yang berlaku dalam Malaysia akan menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Kerajaan Persekutuan, dia punya ibu negerinya berada di Kuala Lumpur. Dan juga all these are persekutuan. Okay? Satu persekutuan tu bersekutu macam wilayah persekutuan and so on. Agama Islam adalah agama persekutuan kecuali Sabah dan Sarawak. Jadi dalam sejarah anda janganlah tulis agama Islam merupakan agama rasmi, tak ada. Sebenarnya agama persekutuan. Kerana apa bukan jadi agama rasmi? Kerana Sabah dan Sarawak dia ada banyak agama. Ada Iban, Kadazan, Dusun, itu, ini. Jadi untuk melegakan, untuk mengadakan perpaduan, untuk menyedapkan semua hati, jadi kita jadikan agama persekutuan dan bukan agama rasmi. Okey, jangan anda silap tulis ya. Kerana apa persekutuan? Kerana Sabah dan Sarawak mengandungi banyak etnik. Dia ada Kristian, ada Cina, ada Melayu, dia macam-macam lah, dia macam gabungan. Iban tu I tak tahu gabungan apa, Kadazan tu I tak tahu gabungan apa. I don't know, they are gabungan yang lain, dia macam they are different. So untuk itulah dia ada agama persekutuan. But main one lah, the main. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris dan bahasa lain masih boleh digunakan. Macam saya, bahasa ibunda saya bahasa Tamil. Kat sekolah saya belajar bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Kat rumah saya cakap dalam bahasa Tamil. Lepas tu dengan kawan-kawan I cakap bahasa apa-apa, bahasa rojak ke apa-apa. Tapi yang penting bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan. Jadi bila saya pergi ke negara lain, katakanlah I pergi US, I pergi London, diorang tanya, what is your nationality? I will say I am a Malaysian. I won't say I'm Indian. Saya takkan cakap saya ni India, orang India tak ada. I'll say I'm a Malaysian. Malaysian, orang Malaysia merupakan identiti saya. Oh, what are your language? Well, mother tongue. Mother tongue tu bahasa ibunda ya. Bahasa ibunda saya bahasa Tamil. Tetapi bahasa kebangsaan saya, my national language is bahasa Malaysia. It's a Malay language. Bangladesh, Sridhar, I never asked about your language. I'm a Bangladesh. Maybe you are Bangladesh. Okay. So that is how it should be. Awak jangan pergi negara UK. Where are you from? Ataupun dia tanya, like where are you? I'm from a Malay country. Tunggu dia muka awak nanti. Cakap Malaysia. Malaysia is a beautiful country. Tell, like you have to be proud to be Malaysian. Alright. Bagi Sabah dan Sarawak bahasa rasmi ialah bahasa Inggeris. Kenapa bukan bahasa Melayu? Kerana dia masa tu cakap tak pandai bahasa Melayu.
orang Iban, ya Pak, duduk Pak, macam tu lah language dia. Jadi sehingga 10 tahun selepas Hari Malaysia. Jadi sekarang okeylah, adalah bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan dia. If Singapore is not included in Malaysia. Singapore Mandarin is their mother tongue. Mandarin or English? I think English, not Malay. Definitely not Malay. Dia punya presiden tu orang Cina, macam mana dia nak bagi? Okay, Sabah dan Sarawak diberikan kuasa mengawal hal ehwal immigration dan perkhidmatan awam. Sarawak memperoleh 24 kerusi, Sabah 6. Okay guys, kerusi ni tolong, bukan kerusi yang kita duduk ya, kerusi parlimen. Jadi yang nombor 24, 16, 15 ni tolong ingat, jangan lupa. Bumiputera, Sabah dan Sarawak mendapat taraf yang sama seperti orang Melayu. Kawan saya kan, ini just cerita sampingan, dia bukan Melayu tau, dia Kadazan. Tapi muka dia macam Cina. Jadi nenek dia Cina, mak dia, entahlah nenek belah ni Cina, nenek belah ni Kadazan. Jadi muka dia macam orang Cina, tapi dia, dalam dia punya apa-apa sijil kan, sijil ke apa-apa surat, dia tak tulis orang Kadazan, dia tak tulis orang Cina, dia tulis Bumiputera. I macam terkejut. Bumiputera, I tahu. Lepas tu baru dia bagi tahu. Untuk Sabah dan Sarawak, kalau awak lahir kat Sabah dan Sarawak, automatik awak jadi Bumiputera. Tak payah jadi Islam, tak payah convert ke Muslim, tak payah convert apa-apa. Kalau awak lahir kat Sabah Sarawak, awak India ke, awak Bangla ke, awak Pakistan ke, awak orang US ke, terus awak jadi Bumiputera. Dengan syarat mak awak orang Sabah, ayah awak orang Sabah, awak pun lahir kat Sabah, semua lahir kat Sabah, awak Bumiputera. Macam tu je. Okey, setakat itu untuk Sabah dan Sarawak ya, tak diaplikasikan dekat Semenanjung. Macam saya, mak I lahir kat sini, bapa I lahir kat Perak, I lahir kat Selangor, tak boleh jadi Bumiputera, tak boleh. Tapi kat Sabah Sarawak boleh ya. Okey, dengan tu budak form 4 I, nak masuk kelas dah. With that, I would like to end the class. Guys, faham tak setakat ni kita dah habis ya chapter 6? Ada tak yang you tak faham? Cikgu tak faham lah cikgu. Cikgu ni laju sangat. Anyone faham ke tak faham? Tolong bagi tahu dengan secepat mungkin. My form 4 is waiting. Faham Cika je bagus. Cika je baik. Finish je baik. Yang lain tak tahu bagaimana. Alright guys, with that I would like to end the class. Nota ni saya memang dah send dalam WhatsApp. I'll pergi baca lagi mesti faham. With that, thank you. Take care. Bye-bye. Good night.